Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari semuanya. Saya kira kita berjumpa sekali lagi di dalam rancangan Temu Bual khas Dialog TVS, dan hari ini saya Najib Imran bersama dengan rakan setugas. Saya Karunisa Kasnun, seperti biasa Najib. Dialog TVS Madani Pertiwiku. Dialog TVS yang membawakan diskusi bersama pemimpin-pemimpin, bersama dengan perbincangan bersama dengan pakar-pakar tempatan, penganalisis politik dan juga pemain-pemain industri. Dan istimewanya hari ini Najib, kita bersama dengan seorang figura yang amat hebat. Cukup hebat. Cukup luar biasa orangnya. Betul. Kalau bahasa orang sekarang, orang kata otai ni, otai politik ni. Betul. Otai politik. Bukan saja dalam politik, dalam mentadbir negara sebenarnya. Betul. Dan perkenalkan Nisa. Saya perkenalkan tetamu jemputan kita khas pada hari ini, Datuk Seri Ahmad Zahid Midi, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Assalamualaikum Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama kami di Dialog TVS, Datuk Seri. Kerana TVS menyebut saya, kesudahan itu harus ditunaikan. Terima kasih banyak Datuk Seri. Datuk Seri, kalau kita lihat dari segi politiknya, pergolakan yang berlaku sejak kebelakangan ini pastinya akan menggusarkan hati rakyat khususnya. Jadi bagaimana untuk Datuk Seri boleh terjemahkan perkara ini, Malaysia Madani ini, kerajaan Madani ini kepada rakyat untuk faham dengan mudah? Pada khidmat saya, pergolakan itu adalah satu elemen bahawa politik itu dinamik. Ya, dalam mana-mana kerajaan di dunia ini pun perbezaan pendapat mesti diraikan. Kita lihat ketika tiga Perdana Menteri sebelum ini, pergolakan demi pergolakan, polemik demi polemik menyebabkan situasi itu berbeza. Ada yang dipanggil kerajaan gagal dan kerajaan yang konotasinya pelbagai. Tetapi dalam situasi sekarang ini, saya tidak nampak adanya pergolakan dalaman. Tidak nampak. Ya. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat menyantuni perbezaan pendapat. Tetapi apabila keputusan telah dibuat sama ada oleh Jemaah Menteri atau diputuskan oleh 20 parti yang berbeza di dalam kerajaan perpaduan, ianya sangat menghormati keputusan berdasarkan kebersamaan. Sebab kita melihat titik pertemuan itu lebih penting daripada melayani titik perbezaan. Jika titik pertemuan itu diterjemahkan di dalam bentuk pelaksanaan, sama di dalam politik atau pihak kerajaan, maka kestabilan itu akan terwujud dengan automatik. Kerana kita tahu bahawa yang penting bukan interparti, ya, tetapi intraparti. Artinya parti-parti dalaman itu mesti mewujudkan kesefahaman, keserasian, dan juga menghormati pendirian yang berbeza, tetapi berpaksikan kepada mensejahterakan rakyat dan bagi mewujudkan kestabilan politik di negara kita. Baik. Okey, Datuk Seri sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, salah satu isu yang dekat di hati rakyat Sabah dan Sarawak ini semenjak ini ialah penggunaan perkataan wilayah itu sendiri untuk wilayah Sabah, wilayah Sarawak. Jadi apakah ini sesuatu yang baru Datuk Seri ataupun memang telah lama wujud susulan perbincangan semenjak perbincangan berkenaan dengan MA63 itu? Di dalam perbincangan mutakhir jawatankuasa penelaras MA63 atau MA63 ini yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, istilah wilayah ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat itu. Namun penjenamaan untuk Sarawak dan Sabah sebagai wilayah itu telah diperbincangkan secara terperinci dan terdapat beberapa implikasi terutamanya yang terkait dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Ya. Dan saya tidak mahu memperincikan perkara itu, tetapi bagi saya yang penting sama ada Semenanjung, Sarawak dan Sabah kita berada di dalam entiti yang sama, iaitu dalam sebuah persekutuan Malaysia yang pada khidmat saya menterjemahkan persetujuan kepada perjanjian 1963 ini lebih penting.
di mana kita lihat bahawa komitmen yang dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini, walaupun berbeza parti, namun untuk memenuhi pelaksanaan kepada perjanjian itu tetap dijalankan. Kita lihat yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim dia lebih proaktif, di mana empowerment diberikan pada kerajaan Sarawak dan Sabah, bukan hanya dari segi pengendalian perkara-perkara yang termaktub di dalam perjanjian itu, seperti soal gas umpamanya, ataupun pelantar benua, ataupun hak EEZ, tetapi umpamanya mana-mana projek yang bernilai kurang daripada 50 juta, pelaksanaan dilakukan oleh kerajaan negeri. Ini juga melibatkan KKDW, di mana pada hari ini sendiri kita telah melakukan penyelarasan dengan kerajaan Sarawak, dan kita telah mempersetujukan 10 perkara bagi dikoordinasikan, dilaksanakan, diubah suai dan dipertambahbaikkan demi kepentingan kerajaan Sarawak sendiri dan rakyat. Rakyat mahu melihat sejauh mana pelaksanaan projek-projek yang telah diumumkan atau belum diumumkan ini, agar quick wins dapat dilihat, dan juga apakah game changers atau perubahan-perubahan yang dapat juga disaksikan oleh rakyat. Jadi perkara-perkara yang beginilah saya turun ke Sarawak untuk saya sendiri mengkoordinasikan sebagai pengurusi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Amar Douglas Unggah, dan juga Datuk Amar Dr. Sim, Profesor Sim, dan beberapa menteri yang lain seperti Datuk Seri Steven dan perkara-perkara yang lain. Ini penting, soalnya siapa abang sampai adik, bukan itu soalnya. Soalnya bagaimanakah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri atau wilayah ini mengkoordinasikan. Langkah-langkah proaktif ini kami lakukan. Secara kebetulan di kementerian saya, Timbalan Menterinya adalah orang Sarawak. Beliau sangat proaktif. Pengalaman beliau sebagai pegawai daerah itu membantu kementerian dan membantu saya secara peribadi untuk pelaksanaan dan memahami perincian kepada permasalahan, isu dan cabaran untuk kami selesaikan. Itu tadi, dan banyak lagi sebenarnya kita nak tanya kepada Datuk Seri, nak mendalami lagi isu-isu yang berkaitan dengan Datuk Seri. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali bersama saya Khairunisa Kasnon dan rakan penyampai saya. Saya Najib Imran. Dan Dialog TVS Madani Pertiwiku, dan seperti biasa kita tahu Dialog TVS adalah platform untuk kita berdiskusi bersama pemimpin, perbincangan bersama pakar-pakar penganalisis dan juga pakar-pakar tempatan dan juga pemain-pemain industri. Dan seperti kalau anda yang baru menonton kami pada ketika ini, pada hari ini kita cukup bertuah kerana tetamu jemputan kita dibawakan khas dan istimewa. Iaitu Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Sebelum saya lupa sebenarnya Najib, anda juga boleh ikuti kami di semua platform, di semua social media platform kami, di Twitter, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan juga di YouTube. Najib. Okey, baik. Ketika kita berhenti tadi, Datuk Seri menyebut berkenaan dengan logistik, geografi, game changer untuk kemajuan di desa. Betul. Baik, kita kembali ke Sabah dan Sarawak ini, Datuk Seri. Sabah dan Sarawak ini keunikannya, ianya cukup besar, dan bila ianya cukup besar, ia menghadirkan satu cabaran yang cukup besar juga, iaitu juga keadaan geografinya berbeza, logistiknya juga berbeza. Jadi kalau kita menyebut berkenaan dengan pembangunan wilayah ini, Datuk Seri, bagaimana Kementerian Datuk Seri Kemajuan Desa dan Wilayah ini merancang untuk menghadapi atau mendepani cabaran-cabaran untuk membangunkan wilayah Sabah dan Sarawak ini? Cabaran ini cukup besar, Datuk Seri. Mungkin boleh kita lihat dalam pembentangan ketika mesyuarat koordinasi tadi, ada pembentangan terhadap isu dan cabaran yang terkait dengan permasalahan
yang pelbagai bentuknya, termasuk soal muka bumi, geografi, demografi dan juga density di Sarawak ini. Apa yang kita mahu tumpukan ya, perimbangan pembangunan Semenanjung, Sarawak dan Sabah mesti dilakukan segera. Kerana kita tidak mahu lagi melihat bahawa dalam tempoh 6 dekad ini terdapat jurang yang sangat besar. Ya, walaupun kita tahu permasalahannya pelbagai tadi, termasuk apa yang telah sebutkan soal muka bumi, demografi dan pelbagai-bagai, kejauhan dan pelbagai-bagai. Tetapi tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Yang tidak boleh diubah hanya Quran dengan hadis. Selain daripada itu, kita boleh mengubahkannya. Dan yang penting harapan rakyat mesti dipenuhi. Dan kita tahu di Sarawak ini kemampuan kerajaan negeri ada. Ya. Dan kemampuan kerajaan persekutuan juga ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh kami ialah supaya perimbangan wujud di mana tanggungjawab kerajaan persekutuan dan tanggungjawab kerajaan Sarawak mesti seiring dan sejalan demi kepentingan rakyat keseluruhan. Inilah yang kami lakukan, bukan soal siapa yang bertanggungjawab ke atas apa. Ini kami lakukan untuk KKDW sendiri ya, menjadi pemudah cara, jadi fasilitator terhadap apa yang dihadapi oleh rakyat di seluruh negara. Okey, baik Datuk Seri. Kita bercakap berkenaan dengan ruang yang luas dan kawasan yang luas di Sabah dan Sarawak. Dan mungkin Nisa, kita boleh sentuh nasi. Contohnya padi merupakan tanaman dan makanan yang cukup ruji, makanan ruji untuk rakyat Malaysia. Betul. Dan kita juga ingin menyentuh berkenaan dengan food security ataupun makanan yang keselamatan makanan katanya ya. Jadi mungkin penanaman padi Datuk Seri di Sarawak akan dipertingkatkan atau bagaimana? Kita melihat holistic solutions ya. Maknanya penyelesaian menyeluruh terhadap keterjaminan makanan atau food security ini ya. Di mana makanan ruji atau makanan utama kita ialah beras, nasi ya. Tetapi kita masih mengimport beras atau mengimport bahan-bahan makanan yang lain. Maka apa yang dilakukan ialah melakukan koordinasi. Di peringkat kabinet yang berhormat Datuk Seri Fadilah sendiri yang menjadi pengurusi jawatankuasa penelarasan keterjaminan makanan. Oleh kerana Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah mempunyai beberapa agensi wilayah ya, seperti Felcra, Risda dan pelbagai agensi yang lain, mempunyai tanah yang agak luas, tetapi terdapat sebahagian daripada tanah itu yang underutilized or not fully utilized ya. Jadi koordinasi ini mesti dilakukan, termasuk bagaimana KKDW melalui FEKRA membantu kerajaan Sarawak untuk menambahkan bekalan beras ya, khususnya untuk local consumption ya. Memang ada keluasan yang besar untuk kawasan apa nama ni padi di Sarawak ni, tetapi tidak mencukupi untuk pembekalan. Oleh sebab itu kami telah mencadangkan pada kerajaan Sarawak untuk menyediakan satu kawasan yang mungkin lebih luas, kira-kira 4,000 ke 5,000 hektar untuk dijadikan sebagai estate padi atau ladang padi, di mana penduduk kampung itu ataupun tenaga sumber manusia di kawasan itu akan menjadi sebahagian daripada pemegang saham kepada estate padi Felda itu, yang akhirnya nanti mereka memperolehi dividen dan pada waktu yang sama mereka boleh menjadi tenaga kerja di dalam sawah itu, dan kita mesti melakukan kerja-kerja penanaman padi ini secara non-konvensional. Maknanya kita akan mewujudkan kaedah-kaedah yang baru, yang moden. Umpamanya dari segi yield, keberhasilannya.
kita mempunyai piawaian tertentu di mana hasil padi ini melebihi daripada purata negara, iaitu hasil per hektar umpamanya melebihi tonnage dia, jumlah tannya daripada yang lain-lain. Artinya kaedah moden mesti digunakan untuk estate padi ini, dan ini telah kami lakukan di Seberang Perak umpamanya, dan tidak mustahil untuk dilakukan di Sarawak ini. Itu berkenaan dengan estate padi. Bagaimana pula dengan penanaman baru getah dan juga penanaman semula getah? Ada perancangan, Datuk Seri? Ya, kami telah juga mengkoordinasikan di mana penanaman baharu getah ini dilakukan oleh Jabatan Pertanian Negeri Sarawak. Tetapi untuk penanaman semula dilakukan oleh KKDW melalui RISDA. Jadi koordinasi ini dilakukan agar tidak berlaku pertindihan fungsi. Dan yang penting kumpulan sasaran kita ialah kepada pekebun kecil getah dan kepada penoreh getah. Tambahan pula dalam belanjawan baru-baru ini harga lantai getah skrap telah dinaikkan daripada RM2.50 sekilo kepada RM2.70. Ya. Dan kami merancangkan agar pengeluaran getah latex dibuat secara besar-besaran kerana industri dalam negara mengimport 80% getah latex itu daripada luar negara. Sedangkan kita adalah antara negara terbesar yang mengeluarkan getah. Oleh sebab itu kita akan tambahkan pengeluaran latex ini melalui koperasi atau melalui depo-depo yang akan diwujudkan, menambah daripada apa yang ada. Jadi game changers inilah yang kita lakukan di Sarawak ini supaya matlamat kita untuk menentukan bahawa sekurang-kurangnya pada tahun ini 30% daripada kebun kecil getah akan berpendapatan melebihi atau sekurang-kurangnya 2,500 sebulan seisi rumah. 30% sekurang-kurangnya. Tetapi kalau kita boleh mencapai lebih daripada itu, artinya usaha-usaha mesti dilakukan untuk mengkoordinasikan soal pengeluaran, soal kualiti dengan pihak kerajaan Sarawak. Dan kami di KKDW melalui RISDA memang bukan saja memantau tetapi untuk memberikan motivasi, pendidikan dan latihan kepada pekebun-pekebun kecil ini. Datuk Seri, adakah game changer ini dapat membantu mengurangkan kadar penghijrahan, khususnya kadar penghijrahan ke bandar khususnya untuk golongan belia di Sarawak dan Sabah apabila ia dapat dilaksanakan kelak? Kita lakukan begini, Nisa, Najib. Selain pada usaha-usaha untuk membantu pekebun getah, untuk anak-anak sekolah, kita wujudkan TVET, Training Vocational Education. Jadi ini Technical Vocational and Educational Training. Jadi TVET ini, secara kebetulan saya adalah pengurusi Majlis TVET Negara. Artinya saya mengkoordinasikan institusi TVET ini di Sarawak ni supaya TVET di kawasan luar bandar juga diaktifkan mengikut kursus-kursus yang sesuai dengan permintaan pasaran. Dan kita dapati TVET di bawah RISDA atau TVET di bawah FEKRA dan TVET di bawah institusi atau agensi negeri ini kita selaraskan keseluruhannya, yang akhirnya kita dapati kebolehpasaran, employability kepada graduan TVET ini melebihi daripada 90%. Dan ada institusi TVET yang mempunyai employability kepada sampai ke tahap 99.5%. Wow. Sebab kursus yang ditawarkan itu bersesuaian dengan permintaan. Begitu juga anak-anak muda di Sarawak ini untuk mengelakkan tidak berlakunya horizontal social mobility atau mobility sosial mendata. Artinya berlaku penghijrahan disebabkan oleh mencari peluang pekerjaan. Maka kita lakukan dengan vertical social mobility. Artinya melalui sistem pendidikan itu penghijrahan itu adalah positif. Dan ini dilakukan sebab di peringkat desa kita perlukan guna tenaga.
Dan guna tenaga ini mesti mempunyai pendapatan minimum salary atau gaji minimanya ialah 1,500 ya. Tetapi apa yang telah kami tentukan, mana-mana keluaran TVET ianya hendaklah bergaji melebihi daripada RM2,000. Artinya mereka akan berada di kampung masing-masing, tetapi pekerjaan itu bersesuaian dengan kelulusan TVET yang ditawarkan pada mereka. Okey. Apa yang paling penting adalah bagaimana kita mengadaptasikan diri dalam membuat keputusan dan juga dalam engagement kita kepada pengundi dan rakyat itu sendiri. Kita akan berhenti rehat sekali lagi, kembali nanti selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS bersama saya Khairul Nisaka sebenarnya. Dan saya Najib Imran. Najib, Malaysia Madani sudah, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sudah, dan kali ini kita nak beralih kepada politik pula, Najib. Politik. Kita nak beralih kepada politik. Mungkin saya boleh ambil alih. Boleh, silakan Najib. Baik, Datuk Seri, kita beralih kepada politik seperti yang Lista cakap tadi. Dan pada 18 Mac nanti akan berlangsungnya pemilihan UMNO, perhimpunan pemilihan UMNO, dan sekarang ni banyak diperkatakan berkenaan dengan ROS. ROS tu yang menjadi isunya sekarang ni. Ada yang mengatakan ada surat, ada yang katakan surat tak ada, tunjukkanlah surat dan sebagainya. Jadi ini kita nak dengar daripada mulut Presiden UMNO sendiri ni. Mungkin boleh Datuk Seri perincikan berkenaan dengan isu surat menyurat ROS ini. Ya, surat ROS telah disebarkan, diviralkan, ya. Dan surat daripada Kementerian Dalam Negeri juga telah tersebar. Ya. Apa yang kami lakukan dalam Perhimpunan Agung 2022 yang lalu, bahawa peraturan Perhimpunan Agung itu diikuti sepenuhnya. Ia juga mengikuti sepenuhnya perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan. Apa yang dilakukan oleh pengurusi tetap ketika itu mematuhi sepenuhnya apa yang saya sebut tadi, peraturan dan perlembagaan. Bukannya tafsiran daripada mana-mana pihak terhadap peraturan dan fasa-fasa yang terdapat dalam perlembagaan. Bagi saya, mana badan-badan yang menjadi autoriti untuk menentukan kesahihan dan keabsahannya mesti kembali kepada Akta Pertubuhan 1966 yang menyebutkan bahawa tugas pejabat pendaftar pertubuhan atau ketua pendaftar pertubuhan adalah untuk menjaga kepentingan ahli-ahli mana-mana pertubuhan yang berdaftar dengan ROS mengikut perlembagaan mana-mana pertubuhan itu. Dalam konteks ini adalah UMNO. Oleh kerana badan yang tertinggi di dalam UMNO adalah Perhimpunan Agung. Mana-mana pindaan atau mana-mana fasa atau mana-mana peraturan, juga mana-mana usul, ianya adalah tertakluk kepada persetujuan keputusan Perhimpunan Agung. Maka usul ke-8 yang dicadangkan oleh pencadang kepada ucapan dasar Presiden itu telah diterima 95% daripada seluruh perwakilan, ya, dengan cara angkat tangan dan berdiri. Manakala pengurusi tetap juga telah meminta mana-mana yang tidak bersetuju untuk bangun dan angkat tangan. Didapati kurang daripada 5% daripada perwakilan itu datang. Artinya perlembagaan dan peraturan diikuti. Maka apa juga surat yang keluar, ya, sama ada bersetuju atau tidak, itu adalah soal kuasa yang ditafsirkan oleh pemegang jawatan itu. Apabila surat keluar daripada Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan terdapat fasa 70 di dalam Akta Pertubuhan 1966 memperlihatkan bahawa menteri mempunyai kuasa mutlak untuk memutamakan sesuatu keputusan yang dibuat oleh ROS. Di dalam hal ini, kita memegang kepada surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri di mana ROS berada di bawahnya. Dan perkara 70 dari dalam Akta Pertubuhan 1966 itu telah diguna pakai. Maka dalam perkara ini, bahawa jawatan Presiden
dan timbalan presiden itu adalah sah untuk dilaksanakan kerana ianya selain pada mengikut peraturan dan perlembagaan, ia juga diabsahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Harap menjawab persoalannya Najib, kenapa ini, kemusykilan ini. Kemusykilan berkaitan dengan ROS dan sebagainya. Datuk Seri, antara top 5 naib presiden yang bertanding, semua boleh dikategorikan sebagai sudah berusia. Jadi bagaimana ini boleh dilihat untuk meremajakan parti seperti yang diwawarkan UMNO sebelum ini? Saya fikir yang menawarkan diri dalam naib presiden itu ada 8 orang. Ya, betul. Dan 7 daripadanya sangat dikenali sebagai tokoh-tokoh di peringkat negeri dan peringkat nasional. Soalnya relevansi UMNO, adakah mengikut umur pemimpinnya atau mengikut tahap pemikiran pemimpinnya? Umur 70, kalau pemikirannya 40-an, lebih dihormati daripada yang berumur 40 tetapi berfikiran 70 tahun. Jadi ini harus dilihat. Artinya peremajaan. Ya, mesti dilihat dari segi pemikiran, idea, pendekatan dan juga bagaimana gerak kerja dijalankan. Ya, sebab kita tahu bahawa 68% daripada pengundi-pengundi itu berusia 40 tahun ke bawah. Ya. Jadi relevansinya jangan semata-mata terikut dengan lontaran mereka yang mengatakan bahawa keremajaan itu menyebabkan progresifnya berdasarkan pada umur. Tidak. Ya, ada orang yang berumur 90 tahun pun dia merasakan dirinya masih muda kan. Dan siapa-siapa yang di bawah umur 97 tahun itu dikategorikan masih muda. 97 Semua 97 ke atas itu mungkin betul. Saya tidak menyebut sama ada orang itu masih hidup ataupun mati. Jadi dalam keadaan yang begini pentafsiran itu sangat relatif untuk dilakukan. Kita semua sedia maklum Datuk Seri, ada satu tarikh itu tiba-tiba dunia politik digegarkan dengan pemecatan beberapa ahli UMNO yang amat disegani dan amat dikenali dan agak vokal saya rasa. Jadi persoalannya yang mungkin sering disoalkan, ditanyakan di media sosial khususnya, kenapa Khairy Jamaluddin, kenapa Syarif Hamdan dan juga kenapa Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein, antara tokoh-tokoh ataupun ahli parti yang cukup setia dengan parti, dan kenapa mereka? Lembaga disiplin meneliti dengan cukup terperinci sebelum memberikan recommendation kepada Majlis Tinggi untuk tindakan disiplin dilakukan. Umum mungkin tidak mengetahui bahawa bencana yang dilakukan oleh mereka yang telah diambil keputusan itu tidak dikeluarkan kerana tidak mahu mengaibkan seseorang itu. Ya. Tetapi lembaga disiplin mempunyai perincian yang cukup lengkap terhadap kesilapan, kesalahan, melanggar disiplin. Ya. Umpamanya, jika seseorang itu mungkin popular di luar, di dalam partinya adalah perosak parti. Kenyataan-kenyataan yang dibuat ketika kempen pilihan raya umum sepatutnya membantu parti, bukan merosakkan parti. Ya. Begitu juga di kawasannya sendiri yang diwakili tidak dikendaki lagi oleh pengundi-pengundi. Dan apabila menawarkan diri di beberapa kawasan parlimen lain pun tidak menerima dia. Ya, apabila terpancullah di satu kawasan di negeri yang lain, dia perasan seolah-olah dia amat popular, dengan mengutuk partinya sendiri. Akhirnya dia kalah. Kalau dia sangat popular, tentu dia menang. Ya, di kawasan yang pernah diwakili itu ada satu kawasan Dewan Undangan Negeri. Saluran-saluran muda sendiri dia kalah ketika itu. Dia jaga kementerian untuk orang-orang muda. Jadi jangan perasanlah dalam keadaan itu. Begitu juga bila kita mahu meremajakan parti kononnya berdasar kepada umur, kita letak seorang tokoh muda sebagai ketua penerangan. Apabila dalam pilihan raya 2018 dia kalah dalam pilihan raya parlimen, saya letakkan dia sebuah negeri yang kononnya mak bapaknya daripada negeri itu, letakkan. Jadi dapat protes daripada sebuah parti komponen, tak mahu di situ. Baliknya di kawasan satu parlimen lain.
Tapi kerana saya husnuzon, letakkan balik di tempat yang dia nak tu dan kita berunding. Ya, kalah juga. Bila kalah dia letak jawatan, dia minta pula saya letak jawatan. Ini apa dia logik politik ni? Saya tak sebut saya siapa dalam perkara ini. Takkanlah tak kenal sekilas ikan di air, kita tahulah jantan betina je. Betul. So dalam keadaan macam itu ya, memberikan persepsi pada umum kononnya dia terbaik, dia terpandai, dia datang daripada sebuah universiti yang ternama di dunia, tak mestinya itu orang yang baik ya. Ya. Begitu juga yang lain-lain. Ya, bagaimana digantung 6 tahun. Bagaimana 22 bahagian di sebuah negeri itu dia minta bubarkan UMNO ya, dan menggalakkan parti lain untuk mengambil alih dan pemimpin itu jam ke parti lain. Itu masih tidak diambil tindakan. Ya, tetapi bagaimana merosakkan parti walaupun diletakkan di satu kedudukan yang tinggi di dalam sebuah organisasi pelbagai parti, ya, tidak pun menyumbang kepada parti, ya, dan apabila kita hanya dapat 30, membawa yang 10 itu untuk menyokong tokoh lain, sedangkan aku janji dan juga SD Statutory Declaration itu menyebutkan bahawa keputusan parti itu adalah secara on block. Ya, kenapa bawa ke tempat lain? Ya, itu pun masih minta supaya saya letak jawatan. Jadi dalam perkara ini saya tak nak mengaibkan. Saya tidak menyebut pun nama siapa. Saya menyebutkan ini secara umum untuk umum mengetahui dengan tidak berhajat untuk memalukan, mengaibkan. Saya sebutkan perkara ini. Ya, tapi kalau perlu nanti saya sebutkanlah, biar pengurusi lembaga disiplin sebutkan. Saya tidak mahu terlibat seolah-olah saya yang tidak mahu dia orang. Sebenarnya parti yang membuat keputusan, lembaga disiplin yang buat keputusan. Tapi kita telah mendengar sendiri daripada Presiden UMNO berkenaan dengan isu yang sedang berlaku di dalam UMNO sekarang, Nisa. Okey, kita dah tanya segala berkaitan dengan Malaysia Madani, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan juga mengenai UMNO sendiri, dan kita nak lebih kepada santai sendiri dan difahamkan Datuk Seri, selepas 5 tahun ini adalah kali pertama Datuk Seri kembali semula ke Sarawak. Betul Datuk? Secara rasmi. Secara rasminya. Okey. Sebenarnya apakah mungkin Datuk Seri boleh kongsikan kenangan manis atau sejarah yang tak dapat dilupakan Datuk Seri yang berada di Sarawak? Ketika Allahyarham Tok Nan Tan Sri Adan Satim menjadi Ketua Menteri Sarawak ketika itu, daripada seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri Sarawak, saya fikir dalam pilihan raya Negeri Sarawak ketika itu saya menjelajah ke semua kawasan Dewan Undangan Negeri. Ada satu kawasan itu di Lawas, ya, dari Kuching saya pergi ke satu airport. Daripada airport tu saya naik helikopter, turun helikopter saya naik kereta, lepas tu saya naik bot, saya jalan kaki, baru sampai. Hanya untuk berkempen menyaksikan perlumbaan kerbau. Ketika saya sampai, kerbau kepanasan. Kerbau tak nak berlagi. Ya, kerbau terpaksa dimandikan. Baru kerbau lagi. Ya. Jadi pengalaman itu saya merasakan adalah satu pengalaman yang sangat manis bagi saya. Bagaimana saya pergi ke satu kawasan apabila bot ekspres itu tenggelam, ya. Dan hingga sekarang bot itu tidak dijumpai. Belaga. Di Belaga. Yeah. Suami yang kehilangan isteri dan anaknya dalam tu, ya, setiap pagi menunggu isterinya untuk muncul atau timbul semula, dan saya kebetulan memujuk suaminya dan meminta supaya menerima hakikat, ya, dan saya datang ke situ, ya. Dan sekarang ni saya menjaga soal jambatan di luar bandar. Sekarang ni saya menjaga soal infrastruktur luar bandar. Apa yang saya lakukan? Bot Express adalah kerana masalah perhubungan, masalah reachability. Yang saya lakukan sekarang ini membina jambatan, ya, supaya mode of transportation tidak lagi menggunakan sungai tetapi menggunakan jalan darat. Jadi ini pengalaman yang baik, dan saya tahu bahawa saya mempunyai rakan-rakan pelbagai parti di Sarawak ini, ya, sama ada yang masih dalam kerajaan atau di luar kerajaan, tetapi
sikap saya, selagi saya berkawan, saya tetap berkawan. Ada jawatan, tidak ada jawatan, tetap kawan saya. Dulu kaya, sekarang miskin, tetap kawan saya. Dulu miskin, sekarang kaya, saya minta dia jangan lupa diri. Datuk Seri, kita nak juga tanya sebenarnya, adakah Datuk Seri merancang ataupun mengimpikan untuk tur Sarawak? Menaiki motosikal ataupun memandu, sebab sekarang ni kita tahu Pen Borneo pun dah hampir siap. Dah boleh dilalui melalui jalan darat. Dan jalan pun okey sebenarnya Pen Borneo tu dah boleh lalu dengan tenang dan selesa. Ada perancangan? Ada Mungkin ada perancangan perancangan, Datuk Seri. Datuk Seri. Nisa dengan Najib jangan pernah mencabar saya. Sebab 3 kali saya naik motor Borneo ride. Boleh Datuk Seri? Masa itu muda. Datuk Seri, usia bukan penghalang. Dan untuk kebetulan saya adalah executive chairman untuk Civil Bikers Association of Malaysia. Ya, untuk Borneo Ride ni bukan sekadar Sarawak, Brunei dan Sabah saja, tapi di Kalimantan juga. Ya. Jalannya ketika itu sangat mencabar dan ini tidak menghalang untuk saya berkonvoi ya, dengan rakan-rakan saya. Yang penting yang untuk bikers bukannya destination, The journey. tapi the journey. Banyak orang tak tahu. Ya, bila naik motor besar, dia kata berapa top speed. Saya tak tengok top speed. How we enjoy the rides itu. Ya, terutamanya enjoy masa bila? After lunch, selepas makan tengah hari, ya, hujan lebat. Masa itu sangat mencabar. Mesti berlaku kemengantukan yang luar biasa. Kemengantukan itu. Sangat mencabar. Baik. Mungkin nanti boleh kita lihat boleh. nanti. Mungkin kita boleh mencabarlah join sebab sekali. Kita TVS join mungkin boleh sekali join konvoi nanti. dengan abang Konvoi. dengan insya-Allah dengan Premier mungkin. Dengan Premier mungkin dengan Sebab Premier pun Datuk Seri suka apa ni ride. Suka betul. berkonvoi dan Datuk Seri join sekali lah. Ya, insya-Allah kalau saya ada sponsor. Ada sponsor. Ada sponsor. Kita sekarang telah berada di penghujung temu bual khas bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan saya kira itu saja Nisa sesi kita untuk hari ini. Untuk dialog Terima kasih TVS kita ucapkan Madani kepada Yang Pertiwiku. Amat Datuk Seri. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami berkongsi segala cerita. Terima kasih Datuk Seri. Dan pada anda jangan lupa untuk terus ikuti kami di semua saluran platform media sosial kami, tidak kira di Instagram, di Twitter, di Facebook, di TikTok dan juga di YouTube. Anda boleh kongsikan segala pandangan di semua platform media sosial kami. Terima kasih atas kesudian anda menonton kami di saluran 122. Saya Khairunisa Kasnon. Saya Najib Imran. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hormat.